dia ni dengan kenderaan dia yang mewah, kan, dengan rumah dia yang besar, dengan duit dia yang banyak, pangkat dia yang tinggi, pengaruh dia yang luas dan sebagainya. Tapi bab agama ni dia tak reti. Dia tak pandai pun. Menyebabkan dia mudah diperbodohkan. Kefahaman agama dia cetek. Datang seorang dua ustaz penglipu lara dan sebagainya, dia boleh kena tipu macam tu je. Bab bisnes dia pandai. Macam mana nak membina empayar perniagaan dia. Bab nak cari harta, dia pandai mempelbagaikan. Dia ada varieties, kan. Sumber kekayaan dia tu macam-macam. Dia pandai. Atur strategi pemasaran, dia pandai. Tapi bila tentang agama, dia jadi bodoh. Dia boleh ikut je. Orang cerita tak ada dalil, benda yang dongeng dia boleh ikut. Ada orang yang macam tu. Engineer, doktor, hakim, lawyer, Datuk Seri, Tan Seri. Tapi bila bab agama dia bodoh. Kita tak mau. Kita tak mau jadi orang macam ni. Profesional. Dunia ni macam-macam pangkat, gelaran, kedudukan yang dia ada. Tapi dalam bab agama dia bodoh. Kita tak mau. Sebab hadis ni dengan jelas Nabi menyebut dunia ni untuk 4 jenis hamba, dan hak nombor 1 ranking yang paling tinggi yang kita semua mau. Yang kita semua mau. Saya pun mau, tuan-tuan pun mesti mau. Iaitu kita diberi rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada masa yang sama, kita faham tentang agama. Sayanglah kalau dunia dalam genggaman kita, pangkatnya, harta dan sebagainya. Tapi agama tak reti apa pun. Dia diperbodohkan begitu sahaja. Tak mau. Dan ciri orang yang macam ni, tuan-tuan, dia bertakwa kepada Allah dalam menggunakan harta dia. Kan? Dia tahu cara nak guna harta dengan cara yang mendatangkan pahala yang banyak kepada dia. Dan Nabi SAW sebut secara spesifik. Nabi sebut secara spesifik. Antara cara dia menggunakan harta dia ialah untuk menyambung silaturrahim. Jadi family dia itu jadi rapat. Cara dia guna harta, dia bagi harta dia untuk kaum kerabat dia dan sebagainya. Hubungan tu jadi rapat. Setengah orang dia semakin kaya, kerabat dia semakin menjauhkan diri daripada dia. Dia kedekut. Dia tak pandai nak share, nak kongsi kekayaan dia dengan orang. Tapi ada orang dia pandai. Dia jumpa sepupu dia, bawa hadiah, belanja makan, ajak makan dan sebagainya. Dia bagi macam-macam. Dia tengok rumah ada sepupu dia nak menakan, kepak menakan yang teruk dan sebagainya. Dia boleh bagi sumbangan untuk repair dan sebagainya. Ini menyebabkan hubungan dia rapat, silaturahim dia jadi semakin erat. Ini yang Nabi sebut secara spesifik. Dan Nabi sebut inilah kedudukan hamba Allah yang paling baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di antara kelebihan kita bersedekah, banyaklah para ulama, contohnya Imam Ibn Hajar Al-Haythami, dia kumpul beratus-ratus hadis tentang kelebihan bersedekah ini. Sehingga kan para ulama mengatakan bahawa seolah-olah semua kebaikan yang ada terkumpul dalam ibadat yang kita panggil sedekah. Seolah-olahnya macam tu. Sebab dia punya nas dalam agama berkenaan dengan sedekah ni sangat banyak. Imam Ibn Hajar Al-Haythami kumpul sampai beratus-ratus hadis untuk cerita kepada kita kelebihan bersedekah. Jadi seolah-olahnya semua kebaikan yang ada untuk kita ni dia terkumpul dalam amalan bersedekah. Sebab tu penting, tuan-tuan sekalian, bila kita nak sedekah, kita nak infak, kita tahu cara yang terbaik. Apa dia contoh dia kelebihan kita bersedekah? Yang pertamanya ialah Nabi SAW sebut dalam hadis Tirmizi yang disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, yang kata sedekah ni apa dia? Itu sedekah dia menghapuskan dosa
sebagaimana air dia padamkan api. Ini antara kelebihan yang ada kepada sedekah. Cuma dosa yang macam mana yang dapat dihapuskan oleh sedekah? Sebahagian ulama mengatakan bahawa iaitu dosa yang tertentu. Dosa yang tertentu. Sebab ada dosa yang mesti disertai dengan taubat. Ada dosa yang mesti disertai dengan taubat. Sebahagian ulama mengatakan bahawa antara contoh dosa yang wajib disertai dengan taubat, contohnya salah guna kuasa, rasuah. Hak ni dia tidak terhapus dengan sedekah. Dia wajib taubat kepada Allah Ta'ala. Dia tak boleh, dia korup, dia salah guna kuasa, dia rasuah, pada masa yang sama dia sedekah. Itu tidak menghapuskan dosa dia. Dia wajib berhenti daripada corruption. Dia wajib berhenti daripada rasuah. Lepas tu dia taubat kepada Allah Ta'ala. Barulah Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Semata-mata dia memperbanyakkan sedekah, tak boleh. Orang yang makan riba, orang yang mencuri harta orang yang khianat, ambil harta anak yatim, tidak terhapus dosa dia dengan sedekah semata-mata. Dia wajib taubat. Dia wajib menyesal perbuatan dia. Macam tu. Baik, kemudian dalam kita memberikan sedekah itu, Allah Ta'ala sebut bahawa Allah Ta'ala akan lipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang yang bersedekah, sama ada dia lelaki ataupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, nescaya akan dilipat gandakan pahalanya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Dia punya kedudukan tu, tuan-tuan sekalian, nombor satu, Allah Ta'ala guna perkataan qardan hasana wa aqradullaha qardan hasana. Dia bagi pinjam. Cuba tuan-tuan bayang, harta yang kita ada ni sebenarnya harta Allah. Bukan hak kita pun. Allah yang bagi kat kita. Tapi orang yang bersedekah ni, Allah Ta'ala, dia punya suka tu sampai Allah Ta'ala guna perkataan, kita pula yang bagi pinjaman kepada Allah. Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-18 ini bahawa Allah Ta'ala anggap itu sebagai pinjaman. Mana dia akan bayar balik. Cuba tuan-tuan bayang, kalau agung, kalau presiden negara-negara tertentu, dia kata benda yang kita buat tu dia anggap sebagai pinjaman, dia akan bayar balik. Maka bila Allah kata dia anggap itu sebagai pinjam, dia terima itu sebagai pinjaman, dia nak bayar balik, kita boleh bayang apa yang bayaran balik yang Allah Ta'ala akan bagi. Benda yang di luar jangkaan kita. Sebab dia Allah. Tidak ada limit untuk dia bagi benda kepada kita. Rezeki kepada kita dan sebagainya. Tidak ada limit. Dan Allah Ta'ala kata dia akan gandakan. Dan bila Allah Ta'ala kata dia gandakan, tuan-tuan sekalian, kita tak boleh nak bayang macam mana Allah Ta'ala gandakan benda amalan yang kita duk bagi kepada orang, Allah Ta'ala nak gandakan kepada kita. Dan pada masa yang sama dalam ayat ini Allah Ta'ala kata walahum ajrun karim, dan bagi mereka pahala yang banyak. Banyak tu banyak mana? Jadi ini antara janji yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam hadis muttafaqun alaih, Nabi sebut bahawa dalam syurga ada pintu yang hanya dimasuki oleh orang yang bersedekah. Kita ni tuan-tuan, kita nak memperbanyakkan pintu di syurga. Bukan saja kita nak satu pintu, kita nak memperbanyakkan, memperbanyakkan pintu. Dan dalam hadis Bukhari Muslim ini disebut bahawa orang yang bagi sumbangan
dua harta dia di jalan Allah, maka dia akan dipanggil daripada salah satu daripada pintu syurga. Yang mana syurga panggil, wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju nikmat Allah Ta'ala. Jikalau dia ni datang daripada orang yang suka sembahyang, dia akan dipanggil daripada pintu sembahyang. Kalau dia ni daripada golongan yang berjihad pada jalan Allah Ta'ala, pejuang, maka dia akan dipanggil daripada pintu jihad. Dan jikalau dia datang daripada orang yang suka bersedekah, maka dia akan dipanggil daripada pintu sedekah. Jadi kita nak perbanyakkan pintu syurga. Selain daripada itu, sedekah ini juga dapat membebaskan kita daripada siksaan kubur. Banyaklah yang disenaraikan oleh para ulama. Jadi kita nak dapat semua benda-benda macam ni tuan-tuan, kita kena pandai memilih dalam kita memberikan sedekah. Macam mana kita nak pilih? Antaranya ialah yang pertamanya, bahawa ada 6 ciri orang yang kita nak bagi. Kita jangan bagi gitu je, tapi kita nak kena pilih. Kita nak bagi kat siapa? Kita ada duit RM100, kita nak bagi kat siapa RM100 tu? Kita ada duit RM1,000, kita nak bagi kat siapa duit RM1,000? Maka ulama dengan melihat nas yang ada, mereka simpulkan bahawa ada 6 kriteria, ada 6 ciri yang kita perlu consider, perlu pertimbangkan bila kita nak bagi infak, nak bagi sumbangan. Yang pertamanya ialah, sebagaimana yang disebut oleh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya, dia kata nombor 1, orang tu orang fakir. Orang tu orang fakir. Dia tak ada harta, kan? Dia tak cukup untuk hidup. Dan fakir ni dia beza dengan miskin. Miskin dia tak cukup. Fakir ni separuh daripada keperluan pun dia tak cukup. Itu fakir. Jadi kalau tuan-tuan bagi duit tuan-tuan kepada orang yang pakai iPhone, tu bukan fakir. Tuan-tuan bagi duit tuan-tuan orang hak bawa kereta X70, kan? Hak tu bukan fakir. Sebab apa saya sebut iPhone, kereta X70, SUV dan sebagainya? Pasal di sekolah, cikgu ada senarai budak-budak yang fakir miskin di sebuah sekolah ni. Maka sekolah PIBG buat keputusan, pelajar-pelajar dalam senarai fakir miskin, kita bagi bantuan RM100 seorang untuk satu family. Satu family kalau dia ada 2-3 anak di sekolah pun dekat mak ayah dia sekali je bagi. Bukan kata 3 orang maka 300, tak. Mana kalau satu family 100. Jadi hantarlah, kita contact parent yang terlibat, suruh ambil duit 100 datang ke sekolah. Tengok-tengok yang datang ke sekolah, tuan-tuan sekalian, hak nak ambil duit 100 ni, handphone dia tu dia. Mahal daripada cikgu lagi. Handphone. Yang keluar kata X70 tu pasal apa? Sebab cikgu ni kata, tengok-tengok mak ayah dia datang dengan X70. Datang dengan SUV. Macam-macam lah kereta yang mahal-mahal. Cuma ada cikgu-cikgu ni dia melawak lah. Dia kata mungkin kot nak datang ambil duit 100. Pinjam kereta jiran. Kita nak kata apa? Yang datang tu dengan pakaian dia, dengan tak-in dia, masuk baju ke dalam, dengan kasut dia apa semua, kita tak nampak dia miskin. Tapi dalam data yang kita ada, maklumat yang kita ada, dia datang daripada keluarga miskin. Ini antara benda yang kita kena consider. Bila kita nak bagi duit, nak bagi sumbangan, make sure yang kita bagi tu orang yang benar-benar fakir. Kalau kita nampak something wrong je, sebab kita ni tuan-tuan, kita tak tahu hakikat orang, kita tengok pada zahir. Kalau nampak kereta yang dia pakai, rumah dia, ada Astro, handphone, iPhone, apa semua, maka jangan bagi kat dia. Jangan bagi. Walaupun dia kata dia miskin, dia kata dia fakir, dia tak ada duit. Kita tengok berdasarkan pengetahuan kita. Nahnu qaumun nahkum bil zawahir wallahu yatawalla bis sarair. Hak kita tak tahu tu serah kepada Allah Taala. Kita hukum orang berdasarkan hak kita tahu. Hak kita nampak yang jelas pada pandangan kita. Baik.
Maka yang pertamanya ialah orang tu benar-benar fakir. Satu. Yang kedua, kita nak pilih siapa kita nak bagi duit kita, tuan-tuan. Yang kedua, kita bagi kepada orang yang berjihad pada jalan Allah Ta'ala. Yang berjuang pada jalan Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran, perkataan alladzina uhsiru fi sabilillah, iaitu orang yang berjihad pada jalan Allah Ta'ala. Apa maksud alladzina uhsiru fi sabilillah? Apa maksud dia? Mufassirun mengatakan bahawa maksud orang yang berjihad pada jalan Allah Ta'ala, dia bukan setakat perang. Zaman kita hari ni, khususnya kita di Penang ni, tuan-tuan sekalian, di Malaysia ni, kita tak ada perang. Mungkin negara lain dia ada perang, tapi di tempat kita tak ada perang. Perang WhatsApp tu biasalah, hak tu bergaduh sampai left group kena remove, hak tu biasa, hak tu bukan perang. Perang bersenjata bunuh-membunuh, tak ada. Maka mufassirun mengatakan bahawa perkataan alladzina uhsiru fi sabilillah termasuklah orang yang mengabdikan diri dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, sama ada dia berjihad ataupun dia buat apa sekalipun. Benda yang dia buat itu ialah benda yang melibatkan ketaatan kepada Allah Ta'ala, termasuk walaupun bukan perang. Satu orang yang mana dia berjuang dalam mentaati Allah Ta'ala, itu termasuk dalam istilah alladzina uhsiru fi sabilillah. Dan dia kata dengan sebab dia ni seorang yang berjuang dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, walaupun dia tidak terlibat dalam peperangan, tapi itu menghalang dia daripada bekerja untuk mencari keperluan hidup, maka ini antara ciri orang yang kita disuruh dalam agama bagi duit kepada dia, bagi sumbangan kepada dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, siapa dia ciri yang kita disuruh cari untuk kita bagi infak, sumbangan, tuan-tuan sekalian? Yang ketiganya ialah orang yang lemah, yang tidak mampu untuk berusaha untuk dia bekerja. Dia tak ada upaya. Dia tak ada upaya. Dia tak boleh keluar, nak pergi bekerja dan sebagainya. Macam-macam sebab. Sama ada sebab dia terlalu miskin, nak hijrah tak boleh, ataupun sebab keadaan dia cacat, dia OKU, kan? Dia tak ada tangan, tak ada kaki, ataupun dia ada penyakit yang teruk menyebabkan dia tidak boleh bekerja dan sebagainya. Maka orang ni dia menganggur. Dia miskin, nak cari duit tak boleh sebab dia ada sakit, uzur dan sebagainya. Maka ini antara orang yang kita disuruh untuk kita bersedekah kepadanya. Kita pilih. Kita pilih. Kemudian yang keempatnya ialah orang yang macam mana? Iaitu orang yang walaupun dia nampak kaya, nampak macam senang, dia tak minta tolong apa-apa dengan kita, dan dia kata dia okey. Dia kata dia okey. Tapi kita tahu sebenarnya dia miskin. Kita tahu sebenarnya dia perlu dibantu. Hal ni kita disuruh bantu. Pasal apa? Kerana orang ni dia ada iffah. Dia ada iffah. Iffah ni nama anak saya. Dua-dua anak perempuan saya nama Iffah. Kan? Hak sulung tu nama Iffah Nabiha. Yang nombor 3 tu nama Iffah Nadila. Iffah. Apa dia iffah? Orang yang jaga diri dia. Jaga kemuliaan dia. Walaupun dia perlu kepada bantuan, tapi dia zip mulut dia. Dia tutup mulut dia, dia tak mau minta. Tapi dengan kecerdikan, kebijaksanaan kita, kita tengok dia, kita tahu dia ni susah sebenarnya. Tapi orang ramai tak tahu. Sebab dia tak pernah minta dan dia tak pernah zahirkan kesusahan dia. Orang macam ni diutamakan untuk kita memberi sedekah kepada dia. Sebab dia menjaga kemuliaan diri dia. Orang ni tuan-tuan, dia macam-macam. Ada orang dia tak perlu pun duit banyak, tapi dia suka exaggerate. Dia suka tokok tambah cerita seolah-olah dia susah supaya orang kesian kat dia. Ada orang lagu tu. Duit dalam bank banyak. Banyak dia daripada kita pula. Tapi dia cara dia cerita tu macam dia susah sungguh. Dia tak malu. Orang yang ada iffah,
yang jaga kemuliaan agama dia, diri dia, maruah dia, walaupun dia susah, dia payah nak minta bantuan dengan orang. Dia jaga. Orang macam ni yang kita kena bagi bantuan. Bila orang tanya dia, dia kata saya okey. Tapi kita tahu sebenarnya dia tidak okey. Orang yang macam ni kita disuruh untuk memberi sumbangan kepada mereka. Yang mana para ulama mengatakan bahawa orang-orang yang macam ni, masyarakat tidak sedar tentang kesusahan dia. Masyarakat menganggap dia tak ada masalah sebab ifah dia tadi. Sebab kemuliaan dia, jaga diri dia. Dari segi pakaian dia, perkataan dia, akhlak peribadi dia jaga. Menyebabkan masyarakat kebanyakannya tak tahu sebenarnya dia dalam kesusahan. Baik. Satu lagi tuan-tuan sekalian, iaitu orang yang mana dia mempunyai masalah yang tertentu. Kan? Dia mempunyai masalah yang tertentu. Contohnya yang disebut oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Syekh Utsaimin dia ulas tentang ayat Allah Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 368. Dalam surah Al-Baqarah Syekh Utsaimin dia ulas ta'rifuhum bisimahum. Kan Syekh Utsaimin kata maksudnya ialah kamu tahu keadaan dia sebenarnya, hakikat sebenar dia macam mana melalui tanda-tanda yang ada pada diri mereka. Yang mana bila kita perhati keadaan dia, kita tengok dia tu, kita kata dia ni cukup. Kan? Tapi bila kita perhati lebih mendalam, kita perhati, tengok ke dia tu, baru kita tahu sebenarnya dia ini satu orang yang fakir. Yang mana benda yang macam ni hanya diketahui oleh seseorang yang Allah Ta'ala bagi firasat kepada dia, yang mana kalau kita tengok dia, kita boleh perasan dia ni satu orang yang susah sebenarnya. Ini disebut oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Jadi sebab tu tuan-tuan sekalian, kita sebahagian daripada kita dia ada sifat yang mana dia ni mudah nak minta tolong dengan orang. Ini sifat yang tidak bagus. Kan? Yang bagusnya kita susahkan diri kita untuk minta tolong dengan orang. Yang kata iffah tadi. Kita kena jadi satu orang yang berat untuk minta tolong dengan orang. Kecuali kita tahu orang tu dia suka tolong kita. Itu lain. Tuan-tuan kena beza ni. Nombor satu, apa yang agama perintahkan kepada kita ialah jangan mudah minta tolong dengan orang. Jangan cepat minta tolong dengan orang. Selagi kita boleh buat sendiri. Selagi kita ada duit, selagi kita mampu, jangan mudah minta tolong dengan orang. Itu nombor satu. Tapi kalau orang bagi kepada kita, kita disuruh terima. Nombor dua, kalau kita ada kawan, yang kawan kita ni, dia suka tolong kita. Dan dia happy sangat nak tolong kita. Kalau ada kawan yang macam ni, hak ni kita jangan beratkan, jangan kita sembunyikan keperluan kita. Kita kena bagi tahu kat dia supaya dia seronok. Agama mengajar kepada kita untuk gembirakan orang. Agama mengajar kepada kita untuk kita gembirakan orang. Maka kalau kita tahu ada kawan kita, dia sangat suka kalau boleh tolong kita, maka kita minta tolong dengan dia. Walaupun kita sebenarnya berkemampuan untuk buat sendiri. Faham kan? Contoh mudah tuan-tuan. Ada setengah orang, dia suka sangat belanja orang. Kan? Dia marah kalau kita bayar. Dia marah. Kita pergi kat kaunter nak keluar duit apa tu, dia cukup marah. Dia suruh kita duduk. Dia nak bayar. Dia seronok kalau boleh bayar untuk kita, sebagai contoh. Kan? Jadi kalau tuan-tuan tahu, tuan-tuan ada kawan hak jenis, dia enjoy. Dia memang seronok sangat, puas hati sangat, happy sangat kalau boleh belanja kita makan, maka agama kata tidak salah kalau kita telefon kat dia, jom minum. Kan? Kita tahu dah yang minum tu bukan minum, dia makan dengan penuh meja apa semua, kita tahu dah. Kan? Perangai dia memang suka belanja kita. Maka kita disuruh supaya ajak dia untuk dia
tolong kita, untuk dia belanja kita makan, untuk dia keluarkan duit, untuk dia bayar kepada kita. Boleh. Sebab apa? Sebab kita tahu dia suka sangat buat macam tu kepada kita. Nampak kan? Kalau tak faham kita tahu. Okay. Dia macam tu. Yang nombor satu tadi, agama larang sebab menyusahkan orang. Orang tu tak suka belanja kita. Orang tu tak suka bagi duit kepada kita. Kita duduk desak dia. Desak, tekan dia. Hak tu tak boleh. Sebab menyusahkan orang. Menyebabkan orang benci kepada kita. Tak boleh. Tuan-tuan kena beza yang tu. Tapi tuan-tuan jangan cepat perasan pula. Duk rasa orang suka belanja kita makan. Semua orang suka belanja kita makan. Kita ada perasan seorang-seorang. Tak boleh gitu. Kita kena pastikan dia memang suka belanja kita makan. Baru kita ajak dia makan. Bila kita ajak tu dia pun tahu. Bukan kita nak bayar pun. Dia yang kena bayar. Tapi dia memang suka. Dia memang suka. Hidup saya tuan-tuan. Saya percaya. Hidup saya pun lebih kurang dengan tuan-tuan juga. Ada kawan. Dua-dua jenis ni ada. Dua-dua jenis ni ada. Hak jenis tak suka belanja orang makan pun ada. Hak jenis suka belanja orang makan pun ada. Hak jenis tak suka belanja orang makan. Kita tahu dah kalau dia main duduk satu meja dengan kita 4-5 orang ni, dia tak akan bayar punya. Yang seronok tu dia berlakon tu macam ada gam dekat dompet dia tu. Dekat poket. Dia kata apa? Tak bayarlah, tak bayar. Dia duduk kat situ juga. Dia kata tak bayarlah. Dia punya berlakon tu. Kalah Shah Rukh Khan, pelakon-pelakon Hollywood, kalah. Dia punya berlakon. Tangan tak keluar pun. Tangan dalam poket tu, dompet tak keluar-keluar pun. Ada je. Sikit lagi dia kata tertinggal dompet lah. Sikit lagi itulah ini. Kita tahu dah, kawan-kawan semua tahu. Pergi mahkamah tu, atau keluar mahkamah pula. Dia tahu pula siapa pula. Baik, tersilap sebut. Tak apalah. Jadi kita tahu perangai kawan kita. Dan kita tahu kawan haknya suka belanja orang. Kawan hak suka tolong orang. Kawan hak suka kalau kita susah, dialah nombor satu yang sampai. Ada orang macam tu, dia suka tolong orang. Maka kalau kita kenal, kita pasti hak ni jenis kawan kita, memang agama suruh kita bagi tahu kat dia. Supaya dia seronok bila dapat tolong kita. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Sebab saya duk tengok dalam University College of London, kan, UCL. Dia tunjuk kepada, ni orang putih tuan-tuan sekalian. Yang ni tak ada kaitan dengan agama kita. Tapi dia kebetulannya, hak orang putih ni pun, bila dia orang study, memang ada banyak manfaat bila kita ni suka tolong orang. Nombor satu, dia sebut helping others feel good. Bila kita suka tolong orang, kita duk bantu orang, kita ni jadi rasa seronok. Kan? Kita akan happy, kita akan hidup kita sentiasa positif bila kita suka tolong orang. Ni orang putih kata ni tuan-tuan dalam website UCL. Jadi penting bila kita tolong orang, kita bagi duit, kita belanja orang, sedekah, infak apa semua ni, kita sendiri ni rasa kita ni kita rasa elok diri kita ni tuan-tuan. Kemudian dia sebut bahawa bagaimana bila kita tolong orang ni, antaranya ialah apa yang kita akan dapat, kita akan jadi lebih positif. Kan? Kita akan lebih positif. Giving helps keep things in perspective. Kan? Lepas tu dia sebut tentang bagaimana bila kita suka tolong orang, dia menyebabkan umur kita ni panjang. Dan kita pernah bincang sebelum ni, bila disebut panjang usia, panjang umur tu apa maksud dia? Sebahagian ulama menyebut benar-benar dia sihat, dia panjang umur sungguh. Sebahagian ulama yang lain kata bahawa panjang umur maknanya umur dia berkat. Mana dia hidup lama penuh dengan usia dia dipenuhi dengan amal-amal soleh. Sebahagian yang lain kata usia dia memang panjang sungguh. Dan dalam ni pun, dalam UCL punya website pun dia menyebut bahawa helping others can help you live longer, dia kata. Jadi bila kita suka tolong orang, bantu orang, hidup kita lebih panjang, usia kita lebih panjang. Lepas tu, boost your self-esteem, kan, sense of renewal, create stronger friendships,
Jadi kita berkawan, jadi kawan jadi makin rapat dengan kita, hubungan kita makin kukuh dengan kawan dan sebagainya. Banyak kelebihan yang kita akan dapat bila kita suka bantu orang ni. Kita bagi duit, bagi bantuan apa sekalipun, dia banyak bagi kelebihan kepada kita. Jadi ini antara perkara yang kita diperintahkan untuk kita melakukannya. Pada masa yang sama, Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menyatakan bahawa kita dilarang daripada mendesak orang lain untuk tolong kita. Kita jangan duk desak, minta banyak kali. Jangan. Kan? Kalau kita perlu bantuan, minta sekali dua, nampak dia tak tolong, sudah. Kita jangan duk tekan-tekan untuk dia tolong kita. Jangan. Sebab apa? Sebab Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Dia kata bahawa yang pentingnya kita iffah. Yang pentingnya kita jaga diri kita ni. Selagi mana kita tak perlu minta tolong dengan orang, jangan minta tolong dengan orang. Maka bila kita terlalu suka meminta tolong dengan orang, dia menjatuhkan maruah kita. Maruah kita kena jaga, tuan-tuan. Kita kena jaga. Nampak sangat orang tak berapa suka nak tolong kita, jangan minta tolong dengan dia, cari orang lain. Kawan kita kan ramai. Takkan seorang tu je kawan kita. Jadi kita kena tahu untuk jaga maruah kita. Dan pendapat ini sebagaimana yang disebut oleh Al-Qurtubi, dia kata inilah pendapat majoriti mufassirun. Kan? Pendapat majoriti mufassirun. Dan dia kata bahawa bagi orang yang meminta bantuan, hendaklah dia tidak mendesak. Mendesak ni maknanya kita tekan dia satu, yang kedua berulang-ulang kali, duk telefon, duk WhatsApp dan sebagainya. Kita jangan buat benda-benda yang macam ni. Ini penting supaya kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada masa yang sama, kita dilarang memberi sedekah kepada orang yang mampu bekerja tapi dia malas bekerja. La yastati'una darban fil ard. Ulama para mufassirun mengatakan bahawa kita tak boleh, kan? Jangan duk biasakan bagi bantuan kepada orang yang mana dia boleh bekerja tapi dia malas bekerja. Jangan. Saya ada, tuan-tuan, banyak masalah sebenarnya. Kawan-kawan yang terlibat dengan dadah dan sebagainya, dia tak kerja, minta duit. Minta duit. Dengan kita pun dia minta, dengan kawan kita hak lain pun dia minta. Kawan-kawan duk kontak kita. Macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat? Kita tengok keadaan dia, kita kesian, sedih sangat. Kita rasa nak tolong, tuan-tuan. Kita rasa nak tolong. Tapi kalau kita tolong dia pergi beli dadah. Kita tahu dah geng tu. Dia rela tak makan, dia rela tak minum, yang penting dia dapat dadah. Kita nak buat macam mana? Kawan-kawan duk tanya saya, dia kata macam mana nak buat ni? Saya kata saya ni tak boleh nak cerita, hati saya sedih sangat. Tak boleh nak cerita, tuan-tuan. Ikut hati, setakat RM50, RM100 boleh bagi senang-senang je kawan kita. Kalau betul-betul dia nak makan, dia nak minum untuk keperluan dia, tak ada masalah, kita boleh bagi, tuan-tuan, setakat RM50, RM100. Tapi sebab kita tahu dah, orang hak macam ni, kita bagi duit kat dia, dia pergi cari. Tuh, benda tu. Jadi kita dalam dilema. Serba salah. Tak bagi, kesian ni hati kita tengok dia. Kesian sangat. Tapi bila kita bagi, kita tahu dah dia akan guna duit yang kita bagi tadi dengan cara yang salah. Sama dengan orang yang tidak bekerja. Dia kata dia tak ada kerja, kita tahu dah. Tengok tubuh dia, kita tahu. Dia sihat, dia boleh cari kerja. Saya baru ni naik Grab. Orang Grab ni, tuan-tuan, ada dua jenis. Satu, dia kata dia tak, semakin teruk pendapatan dia masa PKP hari itulah. Makin teruk. Hak satu kategori lagi, bila kita duduk sembang, dia duduk cerita banyak duit dia dapat. Pasal apa? Dia duduk pakat dengan geng-geng Myanmar apa semua, geng-geng Burma apa semua ni, anak PKL apa semua, beribu boleh dapat. Tak tahulah betul ke tidak. Kadang-kadang orang ni sembang je lebih. Kan? Mungkin betul, saya pun tak tahu, saya tak pasti.
Tapi nak ceritanya bahawa kita tengok keadaan orang pun kita boleh tahu. Ada orang bila dia usaha, dia pandai cari makan dan sebagainya, dia boleh dapat duit banyak. Jadi maka agama mengajar kepada kita, kita jangan memberi sedekah kepada orang yang mata kita lihat, dia mampu bekerja, tapi dia sengaja tak mau bekerja. Jangan bagi. Baik. Dan apa yang berlaku tuan-tuan sekalian, dengan sebab sikap masyarakat suka bagi sedekah dengan mudah ni, menyebabkan pengemis menjadi profession yang meluas sekarang ni. Sebab senangnya kita bagi. Entah-entah dalam bank dia, duit dia lagi banyak daripada kita. Dia duduk depan bank, dia minta duit. Kita tengok ke dia, takkan kita tak bagi, kita bagi. Hak perangai macam kita tu berapa ramai tuan-tuan. Tu yang dia kaya tu. Pergi daripada rumah ke rumah, minta derma. Macam-macam alasan lah. Kan? Minta derma. Tapi, hak masuk poket dia berapa banyak. Maka profession sebagai pengemis ini menjadi satu profession yang digemari sejak akhir-akhir ini. Jadi para ulama mengatakan bahawa bila kita melihat mereka menjadikan profession mengemis itu sebagai satu profession, maka kita jangan memberikan wang kepada dia. Kan, untuk kita mengelak, untuk kita pastikan itu tidak menjadi pilihan kepada orang yang malas untuk bekerja. Kemudian pada masa yang sama, Nabi SAW menyatakan bahawa orang yang miskin itu bukanlah orang yang meminta-minta sekali untuk makan, dua kali untuk makan, tapi orang yang miskin itu ialah orang yang tidak memiliki harta yang cukup dan malu untuk meminta-minta kepada manusia secara mendesak. Ni hadis Bukhari. Hak Nabi sebut ni. Hak miskin sebenar yang Nabi suruh kita tolong ni siapa dia? Dia harta dia tak ada. Tak cukup untuk dia. Tapi dia malu nak minta. Orang hak macam ni yang kalau tuan-tuan tahu ada orang miskin dan dia malu nak minta dan dia malu nak minta banyak kali, hak ni lah yang patut kita utamakan untuk tolong. Yang ada iffah, yang jaga maruah diri dia. Hak mana hak miskin, jenis perangai teruk sangat, yang tu tidak diberikan keutamaan untuk kita tolong dia. Nabi mengajar kepada kita, cari orang yang pandai jaga diri. Maka dengan sebab hadis ni tuan-tuan, hadis Bukhari ini, maka ulama mengatakan bahawa dalam mensyarahkan hadis ini, mereka mengatakan hakikat sebenar orang yang kita kena tolong bukanlah orang yang pengemis yang kita jumpa di tepi jalan. Bukan tak boleh tuan-tuan tolong, tak. Tapi keutamaan untuk tolong bukan hak tepi jalan. Sebab hak tepi jalan ni dia minta secara terbuka. Yang diutamakan ialah kita cari orang yang bersembunyi. Dia tidak menzahirkan diri dia. Dia tidak menzahirkan kesusahan dia. Hak ni yang kita kena tolong. Maka siapa yang kita duk jumpa tepi jalan, menjadikan itu sebagai profession, setiap hari minta sedekah dan sebagainya, maka ini tidak termasuk dalam kategori miskin yang diberikan keutamaan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sidang hadirin mukminin, maka daripada apa yang kita pelajari pada pagi ini, marilah kita sama-sama, nombor satu tuan-tuan sekalian, kita tanam dalam diri kita suka tolong orang. Kan, bersedekah. Pasal apa? Sebab dia punya fadilat, keutamaan dia sangat banyak. Sebagaimana yang kita sebut Imam Ibn Hajar tadi, dia telah masukkan beratus hadis sehingga ulama mengatakan bahawa cara Imam Ibn Hajar dan ulama-ulama lain susun kitab-kitab tentang sedekah itu seolah-olah menunjukkan bahawa semua bentuk kebaikan yang kita akan dapat melalui sedekah saja. Dia berkumpul dalam sedekah tu, pahala-pahala dan kelebihan kebaikan yang kita akan dapat. Itu nombor satu. Kan? Nombor dua tuan-tuan sekalian, dalam kita nak dapatkan semua fadilat-fadilat ini, kita kena pilih cara bersedekah yang paling baik. Bukan tak boleh kita bagi je. Boleh. Tapi dia tak dapat yang terbaik. Kita nak dapat yang terbaik, kita kena selektif. Kita kena pandai memilih. Kena tapis. Maka pilihlah orang yang iffah, ta'affuf. Orang yang jaga maruah diri dia.
Orang yang tak suka meminta-minta. Dia berusaha nak sembunyikan kesusahan dia. Tapi kita tahu juga dia susah. Orang macam ni kita utamakan dalam memberi sedekah. Supaya pahala yang kita dapat itu adalah pahala yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan sebaik-baik pahala kepada kita dalam kita bersedekah. Dan Allah Ta'ala tunjuk kepada kita siapakah sasaran untuk kita sampaikan wang yang kita ada itu, harta yang kita ada. Maka dengan itu menjadi sebab untuk kita mendapat kebahagiaan, kesenangan, nikmat di dunia dan juga di hari akhirat insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.